Hatta kalau kamu boleh buktikan Ibn Taymiyah tu sesat sekalipun. Sahabat-sahabat yang muda-muda kalau rajin ikut Facebook ni sekarang, ramai orang cari bukti Ibn Taymiyah sesat. Dalam bab jisim, dalam bab Allah ada had, dalam bab macam-macam nak buktikan Ibn Taymiyah sesat. Kita kata, kalaulah hampa boleh buktikan Ibn Taymiyah sesat sekalipun, dia tidak menjejaskan apa-apa daripada kefahaman kami kepada sunnah. Tak ada kena mengenal langsung. Dia sesat ke dia tak sesat ke, tak ada kena mengenal dengan kami. Cumanya kami ada masa lapang sikit, kami pertahankan dia lah. Sebab dia mengajar sunnah, kami pun hampa bagi hujah yang salah, kami jawab lah balik. Ibn Taymiyah ni tuan-tuan, saya tak tahu pasal apa. Mungkin tak tahu apa yang berlaku. Saya tak tahu sebab apa orang benci betul dengan dia. Benci tu tak apalah. Kadang-kadang kita suka orang, kadang-kadang kita benci orang kan. Al-arwah junudun mujannadah. Nabi kata, ruh-ruh manusia ni adalah tentera yang berbaris. Fama ta'arafa minha talaf. Mana-mana yang kena sebati, dia boleh duduk sekali. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Mana-mana yang tak kena tu, dia akan saling menjauhi. Jadi benci orang ni okey, tak apa. Benci tu benda biasa, orang jahat kita benci. Tapi benci jangan buat sampai menipu. Ni masalah dia, tadi ingat nak berhenti awal. Banyak benda dah masuk pula ni. Tak apalah, kita sambung sikit. Baru ni ada seorang sahabat dalam Facebook, Ibn Taymiyah sesat. Sebab apa sesat? Sebab sahabat ni dia kata Ibn Taymiyah sesat sebab apa? Sebab dia kata Allah mendudukkan Nabi Muhammad bersama dengan Allah di atas arash. Yujlisahu ma'ahu ala arshih. Allah mendudukkan Muhammad bersama Allah di atas arash. Ibn Taymiyah sesat, dia kata. Ini budak-budak biasa ni. Bila kita baca-baca dalam kitab Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah tulis, dia tengah cerita bab apa ni, kehebatan Nabi, tentang bab kemuliaan Nabi SAW. Antara satu bab yang dia sebut di situ, dia kata sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-ulama al-mardiyun, para ulama yang diredai. Maksud perkataan maqamah mahmuda, Allah bagi kat Nabi SAW kedudukan yang terpuji ni, sebagai kata Ibn Taymiyah, ni kata Ibn Taymiyah dalam kitab dia, sebagaimana kata ulama yang diredai. Siapa ulama tu? Mujahid. Siapa Mujahid? Murid Ibn Abbas. Sebagaimana kata Mujahid, Allah mendudukkan Muhammad di atas arasnya bersama dengannya. Itu kata siapa? Kata Mujahid. Ibn Taymiyah tulis dalam buku dia. Orang yang hentam Ibn Taymiyah ni, mula-mula dia kata Ibn Taymiyah sesat. Sebab apa? Sebab Ibn Taymiyah sebut perkataan ni. Bila kita bawa buku Ibn Taymiyah, kita buktikan, tak, Ibn Taymiyah tak sebut. Ibn Taymiyah, dia kata Mujahid yang kata. Dia tak salah, Mujahid yang suruh, yang kata. Dia cuma ulang kembali. Macam belalang lah, orang main rumah dia, orang tanya bapak dia mana, belalang kata bapak aku suruh kata dia tidur. Belalang tak salah, dia tak tipu. Bapak dia yang suruh kata dia tidur, dia abang kat penghulu. Pak aku suruh kata dia tidur. Ibn Taymiyah, dia tulis perkataan Mujahid di situ. Jadi perkataan tu original dia bukan dia punya. Mereka kata pula, oh macam tu lah. Kalau macam tu, Ibn Taymiyah sesat sebab dia telah membawa perkataan-perkataan yang menimbulkan kemusykilan. Nampak poin dia dah berubah dah. Mula-mula sesat pasal dia sebut, lepas tu mereka kok mana ke jadi, mereka tukar pula. Tak, bukan pasal dia sebut, pasal dia suka bawa perkataan-perkataan macam ni. Kita pun buktikan pula kat mereka, sebenarnya perkataan ni bukan Ibn Taymiyah seorang yang sebut. Dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari apabila mentafsirkan maqamah mahmuda, Imam At-Tabari menyebutkan dua pandangan. Satu, kedudukan yang tinggi dan terpuji ni maknanya Nabi boleh bagi syafaat. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, kedudukan yang tinggi dan terpuji ini maknanya Nabi, Allah dudukkan Nabi SAW di sisi Allah di atas arasnya di hari akhirat nanti. Itu dua pandangan. Kata At-Tabari, tafsiran yang paling tepat adalah tafsiran pertama. Yang paling tepat, maqamah mahmudah maksudnya apa? Syafaat. Tetapi namun begitu, itu tidaklah membantah kemungkinan tafsiran yang kedua ini. Tidaklah daripada sudut khabar, maksudnya khabarnya sahih, dan tidak juga di sudut logik, maksudnya benda itu tidak dibantah oleh akal. Kita kata kat orang tu, tak, sebenarnya kalau hang kata Ibn Taymiyah salah sebab dia menakalkan perkataan ni, perkataan ini juga dinakalkan oleh At-Tabari, perkataan ini juga dinakalkan oleh Abu Daud, perkataan ini juga dinakalkan oleh Tabrani kalau tak silap saya.
Perkataan ini juga disebutkan dalam kitab As-Sunnah oleh Abu Bakar Ibn Khalal. Ini 4 orang ni, At-Tabari, Abu Daud, Abu Bakar Ibn Khalal dan juga At-Tabrani, 4 orang ni juga menakalkan sama macam Ibn Taymiyah. Kalau dia sesat sebab nakalkan perkataan ni, 4 orang imam besar ni yang benar letak tak mana? Mereka kata pula lepas tu, tak, sebenarnya bukan sebab nakal. Sebab Ibn Taymiyah ni, dia mensahihkan perkataan tu, sebab tu dia sesat. Saya tak tahu apa kena dengan mereka ni. Selagi Ibn Taymiyah tak sesat, selagi tu dia bersungguh-sungguh. Sampai nak kata Ibn Taymiyah sesat, kita pun kata, oi mungkin mikrofon pun jatuh dah. Ibn Taymiyah punya pasal. Kita kata mungkin betul juga perkataan dia. Kita pun baca balik. Sebagaimana saya sebut tadi, dalam tafsir At-Tabari, At-Tabari mensahihkan khabar ini. Sedangkan Ibn Taymiyah dalam kitab Dar'ut Ta'arud, dia mendhaifkan khabar ni. Kata Ibn Taymiyah, walaupun sanad khabar ini betul, kuat, tetapi ini bukan perkataan Nabi SAW. Ini adalah tafsiran Mujahid selepas daripada Nabi. Maka kita kena bezakan tafsiran yang diterima, iaitu tafsiran Nabi, dan juga pandangan peribadi orang lain. Maknanya apa? Baiklah, yang ketiga, kalau Ibn Taymiyah sesat sebab dia sahihkan khabar ni, maknanya At-Tabari mesti sesat dulu sebelum dia. Sebab At-Tabari lebih jelas mensahihkan khabar ni. Dia berkata, tak, bukan sesat sebab sahihkan khabar, sesat sebab Ibn Taymiyah faham khabar ni macam zahir. Tuan-tuan, ada satu perbincangan panjang dalam Facebook. Habis satu hujah dia lompat satu, habis satu hujah dia lompat satu. Kita pun tak tahu. Last sekali nak tanya, hujah hang mana satu sebenarnya? Ibn Taymiyah sesat sebab apa? Sebab dia ucapkan perkataan ini kah? Sebab dia nakalkan perkataan ini kah? Sebab dia sahihkan perkataan ini kah? Ataupun sebab apa? Ataupun sebab dia faham perkataan ini mengikut zahir kah? Baik, kemungkinan keempat, Ibn Taymiyah faham ikut zahir. Kita kata tak ada. Ibn Taymiyah tak tafsirkan perkataan tu pun, dia lepaskan begitu je, dan dia sandarkan kepada Tabari. Tapi bila buka tafsir At-Tabari, ada perkataan yang sedikit falsafah. At-Tabari menyebutkan dalam tafsir dia, apabila Allah mendudukkan Nabi SAW di atas arash, ada banyak kemungkinan. Salah satu kemungkinannya, Allah ini terkeluar daripada makhluknya, ba'in an khalqih, tak duduk dalam makhluk. Allah di luar makhluk. Allah tak duduk dalam makhluk. Apa sahaja makhluk, Allah di luar. Bila kita kata Allah di luar makhluk, dan selepas itu kita sebutkan mendudukkan Muhammad di sisinya, dia tidak bererti bersentuh, dia tidak bererti duduk sebelah, dia tidak bererti duduk bersebelahan macam kita faham ni. Maksudnya apa? Maksudnya sekadar sebagaimana yang kita faham, Muhammad itu makhluk, Allah itu Tuhan, dan mereka tidak bersentuhan. Allah di luar makhluk. Allah di atas arash. Adakah arash tu yang menjunjung Allah? Tidak. Bahkan dengan kuasa Allah itulah arash itu diangkat. Ini akidah sunnah, kena faham. At-Tabari kata perkataan ni tak ditolak, tak ada masalah. Tuan-tuan, ni beza ahli sunnah dengan orang lain ni. Bukan kita kata dalam ahli sunnah ni, dalam akidah ada 3 mazhab lah. Salaf ataupun Asy'ari ataupun Maturidi. Cerita pasal mazhab salaf. Ikut mazhab salaf ni, pada kita tak ada takyif. Kita tak tanya Allah ni macam mana. Juga tidak ada tashbih. Kita tak samakan Allah dengan makhluk sama sekali. Kita isbatkan sifat Allah, kita tak sama macam makhluk. Jadi perkataan Tabari menunjukkan yang Tabari memahami nas ini secara zahir, tapi tak sama macam makhluk. Atas keempat hujah mereka nak hantam Ibn Taymiyah ni, last sekali tak kena kat Ibn Taymiyah. Dia lepas 4 panah kat Ibn Taymiyah, tiba-tiba 4 panah ni pergi kena kat orang lain. Panahan pertama dia, yang katakan ni perkataan Ibn Taymiyah, dia lepas tak kena Ibn Taymiyah, kena kepala Mujahid, alim besar, murid Ibn Abbas. Panahan kedua dia, yang kata Ibn Taymiyah nakalkan benda ni dalam buku dia, dia lepas 1 panah, kena 4 orang. Kena kat Ibn Taymiyah, kena kat At-Tabari, kena kat Abu Daud, kena kat Tabrani, kena kat Abu Bakar Ibn Khalal. Panahan ketiga, yang kata Ibn Taymiyah sahihkan khabar ni, dia panah elok dah, Ibn Taymiyah mengelak, tak kena dia, kena kat At-Tabari. Panahan yang keempat, yang kata Ibn Taymiyah faham ayat ni secara zahir, pun Ibn Taymiyah elak, kena kat Tabari. Jadi tuan-tuan, bab-bab macam ni banyak berlaku. Sebab tu kita tokoh-tokoh kita merasa bertanggungjawab untuk mempertahankan tokoh-tokoh sunnah. Sebab orang tipu, orang nak hentam tipu, bawa khabar tipu.